masak dan juga tenaga dan makanan minuman. Okey, jadi saya tak pernah cerita. Jadi hari ni kami tak mengajar. Kami cuma nak share ilmu saja. Kalau mengajar dia bukan macam ni. Kami nak share ilmu apa yang hari ni Ustaz Hashim tahu, yang saya tahu, saya nak share kat kongsi. Mungkin ada benda-benda yang kita tak pandang, tak ingat, tak tahu, kita nak beritahu. Kita ada hari ni kita nak terangkan asas ilmu tu ialah bermula dengan rukun agama. Jadi hari ni saya tak pandang dengan cerita, saya terus Ustaz Hashim terus sambung sampaikan kepada kita semua. InsyaAllah teruskan saja. Hantar saja. Buku ni saya tak masalah ambil sikit apa sebab tak buat ya. Kalau yang mana tak cukup tu, nanti tolong kestik sendiri. Jadi saya bagilah satu RM 10 sahaja. No? Dan kalau pada Pak Usuk, Pak Usuk akan ya. Wah, boleh. Okey. Silakan. Bagi lo. Okey lah. Tak apa, ada duit pelan-pelan tak apa. Tak apa. Kalut. Okey ya, boleh mula. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim bin Ikhwan. Lahir di Perak. Lahir di Perak, kemudian bertemu jodoh di Penang lah. Dan rumah di Penang tapi bertugas di PJ. Dan saya ada tauliah mengajar seluruh Selangor dan juga seluruh Lembah Kelang, Putrajaya termasuk dengan Labuan. Itu tauliah saya mengajar. Jadi tak gaduh lah kalau Jabatan Agama main nak serbu, nak tangkap. Mengajar dan berceramah. Tak ada masalah. Jadi sebenarnya kekeliruan kita hari ini, kita tak didedahkan dengan satu pengajian yang cukup jelas sama ada di masjid ataupun di surau-surau. Sebagai contoh hari ini, kalau kita cerita tentang di sudut bacaan, contoh imam-imam yang dilantik oleh kerajaan tu, dia orang memang ada tauliah pengajian apa semua. Tetapi imam-imam yang dilantik oleh qaryah, pengalaman saya dulu pun biasa jadi imam kan. Jadi bila kita sembang, kita cerita tentang bacaan Fatihah tu, bila kita tanya Alhamdulillahirabbil alamin tu, di mana hak huruf nun dengan mim tu, al-qasyum tu, tak mana kita nak letak? Kalau saya tanya tuan-tuan boleh jawab? Nanti saya nak ajak. InsyaAllah. Sebab al-qasyum tu, dia kata hak huruf tadi, i'ta'hul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Kalau pening-pening dengar tak apa, dia sel otak dah jalan tu. Tak pening dah nanti. Berikanlah hak huruf yang asli dan huruf-huruf yang mendatang. Jadi selalu kalau kita baca Fatihah, kalau orang yang ahli tajwid yang mengaji, dia kan dapat detect tahu, dia ni baca betul. Cuma dia tak mau bagi jatuh maruah kita lah kan. Cuma kalau kita pergi bertelaqi, dia akan cerita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun tu kena dengung sebab dia huruf dengung. Maka kena keluar angin ke hidung. Kita ada buat tu tak? Tak sah bacaan Fatihah tu. Solat sah tak? Tetapi kalau kita niat belajar kan. Belajar, Allah ampun dosa kita. Dan Allah suka orang yang mengaku kelemahan diri.
Jangan kita disombong kan. Jadi saya kena sampai benda-benda macam ni. Dan benda ni jarang disampai di masjid kan ataupun surau. Okey, tak apa. Kemudian kita cerita tentang apa yang kita nak mengaji rukun agama tadi. Sebab apa? Kalau kita tengok hadis daripada Al-Bakhai kan, daripada Baihaqi. Baihaqi ni dia meriwayatkan hadis daripada Ali bin Abi Talib. Ali kata apa? Dia dengar Rasulullah ni kata, Ya Bani Abdul Muttalib. Nampak? Ya Bani Abdul Muttalib. Kenapa dipanggil Jamal Abdillah? Kenapa tak panggil Jamal Abdullah? Bila fikir tak? Ini semua kalau mengaji Arab dia sebut betul. Sebab pak dia tu ustaz. Kulaan ngiring pak dia tu. Orang banyak. Ali tu kan. Jadi dia kena sebut Ya Bani Abdul Muttalib inni wallahu. Nabi bersumpah dengan nama Allah. Ma'a'lam syaban. Aku bersumpah kata Nabi, tidak ada seorang pemuda pun. Apa dia? Apa dia? Awak Hakim. Tak apa Hakim, tak apa Hakim. Kim. Punya nanti ada, nanti tak apa buat lain lah. Oh nak share. Nanti bagi balik lah. Share nanti orang bagi balik. Kita boleh buat lain tak apa. Kan? Nabi kata apa? Ma'a'lamu syaban ja'a qaumahu bi afdala mimma ji'tukum wa bihi ji'tukum bi kalimataini khafifataini 'ala lisani. Seorang pemuda yang datang pada kaum dia membawa satu kebenaran yang cukup baik dengan apa? Bi kalimataini. Kalimataini dua kalimah. Kalimah ni dia kata khafifataini 'ala lisani. Ringan di mulut kalau kita nak sebut cukup senang. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup senang nak sebut. Kan? Tetapi saqilataini fil mizan. Berat daripada timbangan. Makna kita nak buang syirik tu cukup susah. Suami cara suami, isteri cara, tapi isteri buat salah suami tanggung. Itu yang orang lelaki ni tugas dia kena, walaupun isteri salah jangan highlight sangat benda tu, cuma bimbing dia kan. Sebab dia kata al-quwamatun, mana orang lelaki ni quwamah 'ala nisa, ar-rijalun quwamah 'ala nisa. Orang lelaki tu adalah pembimbing yang bertanggungjawab ke atas perempuan. Ni jangan salah isteri, salahkan suami. Kalau isteri tak masak jangan marah, pergi makan kedai mamak. Lawak. Tapi betul jangan marah isteri. Cuma tugas isteri melayan kita itu saja. Kalau dia tak masak dia mogok, kita tak boleh marah. Dia tak basuh baju tak boleh marah. Sebab Nabi sendiri buat. Tapi kita ni nak kahwin nak ikut sunnah Nabi. Itu pun bukan sunnah. Nabi dia monogami tak, bukan poligami, dia monogami. Dia seorang saja dengan Khadijah 25 tahun. Khadijah meninggal baru dia kahwin lain. Itu pun kahwin dengan janda tua-tua. Ni kahwin hak muda. Tu bukan sunnah tu. Yang tu punah kan. Okey tak apa. Baik. Jadi kata dia ni, kalimah ni cukup senang kita lafaz. Asyhadu an la, tapi apa yang kita faham tentang yang kita nak naik saksi tadi. Ni saya akan cerita nanti. Kita pelan-pelan lah kita share kan. Kalau tak habis kita sambung sampai subuh esok. Kita buat qiyam mulai malam ni. Boleh ke? Dah. Okey, macam mana boleh terbitnya? Kita tengok kita punya nota. Terbitnya rukun agama tadi. Saya tak payah bacalah, cerita ringkaslah. Umar Al-Khattab. Umar ni dia memang kata-kata Umar ni Allah selalu respon tau. Contoh hari ni kalau orang pergi Mekah kan. Biasa tengok nak makam Ibrahim. Kan? Makam Ibrahim ni bukan kubur ni tetapi tempat Nabi Ibrahim diri. Dia ada macam ketui batu tu kan. Dia buat macam pijak tu. Kata Umar, "Ya Rasulullah," dia kata, "apa kata kita ambil makam Ibrahim ni sebagai tempat solat? Hari ni imam-imam semua solat situ kalau waktu teduh, kalau waktu panas dia masuk dalam lah." Kan? Rasulullah tak berani bagi jawapan. Nampak tak? Pasal apa? Sebab Islam ni dia boleh bukan aku ingat dah, dia kena tunggu wahyu. Umar minta lepas subuh, sebelum maghrib wahyu tu turun. Dia kata Allah turun dalam Quran tu, ittakhudhu min maqami Ibrahim musalli. Maka ambillah tempat makam Ibrahim tu sebagai tempat solat. Sampai hari ni bila kita dah habis tawaf sunat kita pergi belakang tu. Itu cerita dia. Tu Allah respect kata Umar tu. Pasal apa kita tak tahu? Sebab kita tak faham bahasa Al-Quran.
Ni saya cuba kita ambil asas-asas pun jadilah. Kan? Baik. Jadi Umar tengok seorang pemuda Aman ni rambut hitam. Dah rambut jenis macam basah-basah tu kan, jenis macam bersinar rambut dia. Baju pula putih. Tak ada nampak tanda-tanda kekotoran. Hei, pelik kata Umar ni. Mai-mai dia bagi salam, dia duduk depan Nabi, orang kata apa, bertemu lutut. Kan? Duduk, dia pegang, dia tak tangan Nabi, tangan dia tu atas paha Nabi. Terkejut lagi Umar. Kan? Lepas tu dia akan tanya, dalam hadis ni lah, hadis Jibril dia panggil. Kan? Dia tanya apa? Dia kata, saat kita tengok. Zata yaumin idza tala'a 'alaiha rajulun baina. Okey. Dia. Okey. Kemudian dia kata, okey, mula-mula kita, ya Muhammad. Oh, dia terus panggil Muhammad. Siapa ni panggil Muhammad? Sepatutnya orang panggil ya Rasulullah, ya Nabiullah kan. Tapi terus panggil ya Muhammad. Kan? Akhbarni anil Islam. Ceritakan aku tentang Islam. Itu timbulnya rukun Islam tadi kan. Kena mengucap 2 kalimah syahadat apa semua tu. Nabi cerita ni hadis yang jelas kan. Akhbarni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah, dan dirikanlah solat. Yang tadi suruh mengucap. Wa tu'tiyal zakat, dan keluarkan zakat. Wa tasawmu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan pergi haji. Ini stata'ta, jika kamu mampu. Kalau tak mampu, jangan. Kalau tak mampu, dia suruh usaha juga. Macam sekarang ni, kerajaan buat tu betul lah. Bukan saya nak sokong kerajaan lah. Tapi buat betul, kita kena betul lah kan. Siapa yang ada KWSP 1,500 ke atas, boleh daftar dah dengan tabung haji. Tapi duit dia takkan potong, faham tak? Jadi makna kata kita dah ada niat dah. Makna kalau kita mati pun, kita tak mati dalam majusi. Nampak tak? Kita dah ada niat dah. Tambah orang yang ada duit, terus kena pergi lah, daftar lah. Ikut kauta lah. Okey. Lepas tu, qala sadaqtu. Hak pemuda tadi, hak badan sasa tadi, badan sadu tadi, dia kata, engkau benar. Umar lagi terkejut. Dia tanya, dia pula mengesahkan kan. Lepas tu dia tanya bab Islam, bab iman, kemudian bab ihsan. Apa tu ihsan? Ihsan ni makna tasawuf lah. Ihsan ni kalau kamu solat, seolah kamu nampak Allah. Macam mana nak tengok Allah tadi? Kita tak boleh bayang, sebab kalau kita bayang, hak kita bayang tu pun bukan Allah. Laisa kamislihi syai'. Allah bukan apa yang kita bayang. Cuma kalau kamu buat, yang ni yang boleh buat ni semua para malaikat, para nabi. Yang kita boleh buat, kalau kamu yakin kamu tak nampak Allah Ta'ala, yakinlah Allah melihat kamu. Ini kita boleh. Kita rasa, ni CCTV tu. Yang tu boleh. Jadi iman kita tak kat tu lah. Okay. Habis tu, di sinilah bermulanya rukun iman. Rukun agama. Buka muka surat yang kedua pula. Kita rangkai-rangkai. Sebab banyak nak contoh ni. Jadi rukun agama tadi dia terbagi kepada iman, Islam, ihsan. 3 tu. Saya tulis tu. Baik. Jadi iman ni dia tak nampak. Macam mana kalau kita nak nampak? Maka kita kena mengaji ma'rifatullah, ma'rifatu Rasul. Kita kena mengenal Allah tu macam mana. Nak kenal Rasul tu macam mana? Maka kita kena berpandu pada Quran dan hadis. Jadi kalau kita tengok kan, yang ni usulun, kan? Usulun. Maksud dia asal lah. Kalau perkataan ni asal. Baik. Kalau jamak dia, usulun macam tu. Ni kita nak belajar bahasa Arab kan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. Kata Allah, aku turunkan Quran tu beransur-ansur. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Supaya apa? Dalam bahasa Arab. Jadi kita kena mengaji. Kan? Tak boleh yang cara lengkap pun, basic pun jadi. Tahu domain pun jadi. Domain tahu domain? Ganti nama diri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Di situ pula dia ada ghaib, ghaibun, mukhatab, mukhatabun, mutakallam, mutakallamun. Jadi semua akan saya ajak ni. Kalau boleh biar sampai saya mati ngaji sini. Niat tu kena ada insya-Allah. Jadi bila kita buka Quran, kita faham apa, tak payah duk tengok tafsir dah, kita dah tahu dah apa maksud ayat tu. Saat kita cerita macam mana kita nak faham Quran tadi. Baik.
Jadi dia macam ni. Kalau jamak dia usulun. Campur dengan agama. Agama dia panggil ad-din. Okey. Okey. Asal dia macam ni lah kena ikut. Kan? Dia tak boleh ni sebab dia ada alif lam. Okey. Tetapi bila dia nak bersandar ni maksud kata dia panggil dalam bahasa dia panggil mudhaf. Ni dah mudhaf pun ilaih ni. Contoh macam ni lah. Rumah apa? Rumah Arab kata apa? Ambil senang. Tanya budak tadika pandai dia apa. Rumah baitun. Kan? Okey. Baitun. Campur dengan Allah. Asal dia macam ni lah. Kan? Allah. Hun. Kan? Asal dia macam tu. Tapi bila dia nak bersandar, hak dua ni dia akan buang. Faham tak? Tanwin dia akan buang. Dia akan jadi baitu saja. Kan? Allah ni nak bagi faham secara pelan-pelan ni. Yang ni baris atas ni, dia akan buang tanwinnya, dia akan duduk baris bawah. Penyanda mesti baris bawah. Yang ni dia panggil yang ni dia panggil mudhafun ilaih, yang bersandar. Kan? Mudhafun ilaih ni yang disandar mesti duduk baris bawah. Contoh satu lagi. Nak bagi nampak ni, bagi nampak apa kita. Apa nampak kan? Okey, contoh satu lagi. Rasul lah, rasulun. Rasulun. Kan? Campur dengan Allah. Allahun. Jadi bila dia nak bersandar, yang dua ni dia akan buang. Dia akan jadi Rasulu saja. Kan? Rasulu saja. Jadi Allah ni, hak ni tanwin dia akan buang, dia akan jadi duduk baris bawah. Dia mesti jadi Rasulullahi. Kalau Rasulullah hagahu, tak betul. Contoh macam pasang banner kan. Maulid Nabi. Dia tulis Maulidur Rasulullahu. Salah dah. Orang buat mesti tak mengaji. Kalau orang mengaji tengok, apa ni? AJK masjid mana buat ni? Kalau orang tak mengaji, dia kata, oi sedap bunyi. Tapi tak betul. Nampak tak? Ini beza dah. Allah kata, apakah beza orang yang ada ilmu dengan orang tak ni? Banyak beza dah macam langit dan bumi. Tak apa. Baik, jadi yang tadi ni dia akan jadi, ini dia akan buang kan, jadi usu ni dia buang ni, tanwin dia buang, dia akan jadi adi ludi ni. Jadi tu jadi usuludin. Faham tak? Okey, tak faham tu. Jadi kita tengok buku pun tak apa. Jadi maksud agama tadi, iman tadi usuluddin, Islam tu fiqh. Yang kita kata di situ dia ada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Bukan jenayah, jenayat ni hukum hudud, qisah, ta'zir. Yang ni kita kena ngaji lain. Tak apa, saya catat ringkas-ringkas dulu. Ihsan tu tasawuf lah, akhlak kita, macam mana kita nak jaga hati kita jangan wujub, riak, kan? Betul. Takabur ni, dia macam mana tahu? Takabur ni, pertama kita bangga diri. Yang kedua, dia menolak kebenaran. Quran kata dia tolak kebenaran. Dah dia tolak kebenaran pula, dia hina pula orang yang bagi kebenaran tu. Faham tak? Itu dia panggil takabur. Tu yang Allah marah. Dia ambil sifat siapa? Fir'aun tu takabur, memang betul lah. Sifat sebenar tu sifat Allah, tapi kita nak lawan tokek, mana boleh. Okey, maksud agama pula. Faham tak? Sikit-sikit boleh faham tak? Ni saya cara ringkas. Tak saya masuk bab yang nak tekan tu. Yang kita duk saksi asyhadu apa yang kita nak saksi. Tu yang nak tekan tu. Di samping ustaz kita pun boleh tolong backup. Kok saya terlepas pandang lah. Baik. Maksud agama dia ada dua. Satu di sudut akidah. Akidah kena betul. Mana kata tauhid kena esa dengan Allah. Kalau kita kata ada yang lain berkuasa pada Allah, habis dah. Kalau pergi haji cantik macam mana pun, kalau hang solat tertib, lendek, jaga semua fardu, sama ada ain ataupun kifayah ataupun fard. Dalam sunat ni, apa macam mana kita nak tahu sunat hai'ah, sunat ab'ad dengan sunat apa satu lagi? Pandai muakkad. Muakkadah. Muakkad. Macam mana kita nak beza?
Kita tahu sebut tapi kita tak tahu. Sekali kita cerita semua kalau ada masalah. Kita akan cerita apa yang kita buat hari-hari. Benda ni kita buat hari-hari, kan? Tapi kita tak tahu. Okey. Baik. Maksud iman ni akidah kenal Allah dengan sifat Muhammad serta kenal syirik. Dia kena syirik. Sebab itu dia kalau sebut, kalau kita buat baik, kan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Kena suruh buat baik, kena dalam masa sama kena cegah mungkar. Kalau buat baik saja, bukan takat balung ayam, rumah ayam semua naik. Nampaklah. Makna kata kalau kita suruh buat baik ya, tak cegah mungkar, kemungkaran akan berlaku kuasa. Makna kata berlakunya kerosakan hari ni yang orang-orang kafir duk tineh orang Islam ni bukan kerana Islam tu lemah. Dah, Islam kuat. Yang lemah tu orang yang ada ilmu, orang yang ada kuasa, diam tak cakap. Bagi gaji, betul tak? Tak tahu, nampak. Sedangkan zaman dulu dah. Kan? Jadi susahnya kita nak cerita kebenaran ni sampai bergadai nyawa. Kan? Kalau dah tahu lah, tarik balik. Itu ya. Lalah kata Pak Hashim Wahabi, habis. Itu sajalah. Tapi kalau ajak hujah tak berani. Kan? Guna kuasa tarik balik tauliah. Tapi saya kena cerita dia benda macam ni. Kan? Baik. Kemudian Islam tu cara hidup, ibadah. Solat, puasa, zakat, haji dan lain lah. Itu bab ibadat. Kalau munakahat ni nikah, kahwin, cerai, tolak, rujuk, kan. Kemudian muamalah, yakni jual beli ekonomi lah, sewa, pajak. Kemudian jenayah tadi makna kata hudud, qisas, ta'zir. Ni semua kita kena mengaji, kan. Tak mengaji pun sekurangnya kita faham jadilah, kan. Benda-benda ni yang tugas ni qadi bukan kita, kan. Tapi kita kena tahu juga, kan. Kemudian ihsan. Ihsan ni akhlak ataupun dipanggil tasawuf. Jadi untuk menjaga rukun agama ni supaya tak diseleweng dari landasan yang betul, berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah datangkan imam-imam tadi, imam-imam mazhab tadi. Imam mazhab paling tua nama apa? Yang paling tua sekali. Malik. Hanafi. Hanafi betul. Nama betul? Nu'man bin Thabit. Hanafi tu bukan nama dia betul, anak perempuan dia, anak dara dia, ayat sulung, nama dia Hanafi, kan. Jadi Abu Hanifah. Jadi Arab biasa kalau anak sulung, contoh Nabi, anak sulung dia nama Qasim, Abu Qasim. Tu kena tahu tu. Dia punya kunyah. Bukan kunyah je kita. Kunyah ni gelaran. Okay. Bawah pada Imam Hanafi, Imam Maliki. Nama betul? Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik guru kepada Imam Hanafi. Ingat kena tu, dia pusing-pusing betul ya. Tok Arab ni Muhammad bin Muhammad, anak Muhammad, cucu pun dia pun Muhammad juga. Lalas sekali Ahmad Al-Bab yang punya. Nampak? Tok Arab biasa tu, jangan terkejut. Baik. Imam yang paling muda sekali, lepas tu imam pertengahan. Imam apa? Imam Syafi'i. Nama betul? Yang ni kelemahan kita ni. Yang ni kalau tahu pok-pok Kristian ni, dia bantai kita terangkat lah. Macam mana hamba beriman dengan mazhab ni? Nama dia Muhammad bin Idris. Yang paling muda sekali? Hambali, okey. Nama betul? Ahmad bin Hambal. Dia pakai nama pok dia. Okey ya. Ni imam mazhab ni. Apa kalau orang tanya apa makna mazhab? Asal kata memang kata Arab. Arab kena tanya kalau dia tengok kita nak pergi mana kan. Ana tazhab ya akhi. Ana tazhab ya akhi. Hang nak pergi mana? Nak pergi mana? Khalifah lah, lalu khalifah. Daripada asal perkataan zahaba. Zahaba. Bila dia buh mim bagi atas, jadi mazhabun. Nampak? Bahasa Arab ni gitu ya, dia point dia 3 ya, 3 huruf ya. Lepas tu dia nanti kita mengaji semua lah, tak apa, saya cerita secara santai kan, tak ada apa, jangan pening pula. Okey, baik. Kemudian kita dah kenal dah imam mazhab tu, baru imam mazhab, imam fiqh. Baik. Imam yang cerita Usuluddin bab Ma'rifatullah ni, nama apa? Imam apa? Yang kita Imam Ghazali tasawuf. Dalam nota tu ada kalau kajian cari.
Abu Musa Asy'ari. Sebenarnya bukan Abu Musa. Abu Hasan Asy'ari. Kemudian ada satu lagi kawan dia nama Abu Mansur Al-Maturidi. Ni semua. Depa ni nak cerita depa ni. Okey. Dia orang ni yang mengajak tu sifat 20, kan? Ni cerita macam ni. Ni kita okey Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mentauhidkan Allah hanya guna ayat qul huwallahu ahad saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah tauhid zaman Rasulullah. Sehingga kan 4 ayat ini terompah Bilal Arabah terdengar dalam syurga tau. Maknanya depa betul-betul yakin. Bila dah habis dia orang ni, mai dia panggil ulama salaf. Bisa dengar ulama salaf? Salafus soleh kan. Ulama salaf ni lah ni. Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, dia panggil ulama salaf. Ulama yang selepas daripada imam-imam atau dipanggil apa ni Khulafaur Rasyidin. Apa maksud Khulafaur Rasyidin? Khalifah yang mendapat hidayah. Jadi dalam nota tu dah, tak apa boleh buat rujukan. Abu Hasan Asy'ari ni asal dia puak Mu'tazilah. Bisa dengar Mu'tazilah? Dia masa tu Qadariyah, biasa dengar Jabariyah. Kita sambil itu panjang cerita kita. Syiah apa semua panjang cerita. Syiah ni lama dah daripada zaman Umar Al-Khattab dah kan. Jadi dia ni berfahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia fahaman, dia banyak guna akal. Dia dalil-dalil ni kurang. Jadi sehingga kan apabila kerajaan kita kena mengenai sejarah sikitlah. Kerajaan Muawiyah ni dia suka luahkan jajahan Islam. Sehingga kan banyak kerajaan-kerajaan Rom jatuh di tangan Islam. Faham tak? Termasuklah Turki, kota Konstantinopel kena tawan apa semua. Jadi dia tak tekankan bab akidah. Dia tekan nak bagi luah apa ni kerajaan Islam tu. Bila dah sampai gitu, Rom ni kita kena ingat depa dulu agama Kristian. Kan? Tapi agama Samawi juga, agama daripada Allah, cuma diselewin oleh depa punya tok-tok guru depa lah, imam-imam depa tu, kan. Jadi terbitnya fahaman falsafah Yunani, kan. Dia mempengaruhi kerajaan Islam. Sebab apa? Bila dia contoh dia tawan kita panggil apa? Parsi, dia tawan ni apa, bukan satu lagi Jordan, Syria. Dia tengok Syria muka depa macam mana? Macam kakak orang putih kan. Depa campur Arab dengan orang putih. Muka depa macam tu. Memang lawa kalau tengok pun serban perangkat kan. Lepas tu fahaman ni dia serap masuk. Sehingga kan depa menguasai apa ni kerajaan. Kalau di sudut perubatan, kedoktoran, ni fahaman ni tapi mengaku Islam, memang Islam tapi banyak pakai akal. Lepas tu kalau bab pelajaran, pensyarah semua macam kita lah ni lah, Universiti Melaya kan, ada yang Syiah apa. Jadi fahaman dia serap dia serap. Kemudian kalau yang perdagangan pun sama juga. Jadi ahli sunnah wal jemaah yang Rasulullah ajak itu makin lama makin hilang dan tak berani orang nak bercakap. Tak ada kuasa. Sebab itu Imam Ahmad Hanbal biasa dengar dia kena rotan. Biasa dengar kan? Dia kena rotan pasal apa? Pasal kerajaan masa zaman tu suruh kata Al-Quran tu makhluk. Nampak tak? Dia tak mau kata, bila tak mau kata dia pertibah dia. Sehingga kan terputih tali pinggang lah, tapi Allah jaga aurat dia tak terlucut. Faham tak? Dia buat macam mana? Dia kata Quran tu makhluk, dia tengok tangan dia. Dia nisbah pada tangan. Dia tangan tu lah makhluk, bukan Quran tu, faham tak? Baru dia berhenti pukul dah. Tidak. Sehingga kan yang pukul dia tu, bila tukar kerajaan Islam ambil balik kan. Zaman Abbasiyah, Islam ambil balik. Hak pukul dia ambil buta, pergi mengaji dengan dia balik. Nampak tak? Ni cerita lah kalau kita baca sejarah. Baik. Itu imam bab akidah. Jadi tuan-tuan ingat senang lah nak tukar fahaman tu. Masa tu fahaman dah. Dia pun tadi Abu Hasan Asy'ari pun dia Mu'tazilah. Guru dia nama ni Ali bin ada saya tu Ali bin apa Jab'i. Ada saya tulis nama dah kan.
Guru dia tupuk tiri dia. 3 malam turut-turut. 3 malam turut-turut dia bermimpi Rasulullah datang ke dia, wahai Abu Hasan, dia kata hang berhujah dengan depa, hujah tentang mentauhidkan Allah, kan? Quran tu bukan makhluk, hujah dengan puak-puak ni, Mu'tazilah. Dia ingat hari malam pertama okey ya. Malam kedua mimpi lagi. Malam ketiga mimpi, malam keempat dia pergi jumpa, dia bukanlah kata nak lawan tok guru dia, depa hujah tentang kebenaran. Ilmiah ni tak gaduh-gaduh kan. Hujah di masjid, kita katakan dalam masjid negara lah. Ya. Hujah tentang kehidupan selepas mati. Macam mana kehidupan dia. Jadi hujah lah. Yang guru dia mewakili puak Mu'tazilah. Dia tak wakil siapa. Dia bebas lah tu. Dia bebas. Jadi hujah tentang bagaimana orang-orang yang buat maksiat ketika tu mati. Jawab tok guru dia, wajib bagi Allah masukkan dalam neraka. Nampak tak? Sebab hukum dia kafir. Dia jawab begitu. Lepas tu dia kata, baik macam mana pula dengan budak-budak yang belum akhir balik. Yang belum akhir balik ni. Mati. Meninggal dunia. Kata guru dia, wajib. Nama sebut wajib tu. Wajib bagi Allah ni, budak tu tak masuk surga, tak masuk neraka selama-lamanya. Ni akidah mereka. Memang akidah tu. Lepas tu, ni poin Abu Hasan Asy'ari. Dia kata, kalau gitu, kenapa budak tadi mati muda? Kenapa tak mati tua? Ni dia pakai akal dia. Quran tak ada, hadis tak ada. Dia kata, pada ilmu Allah, budak ni kalau esok dia besar, dia buat maksiat. Nampak tak? Lepas tu, kata Abu Hasan Asy'ari ni, kalau gitu, macam mana hak mati tua tadi, protes dengan Allah. Dia pakai akal tak? Protes dengan Allah. Pasal apa Allah tak bagi aku mati muda? Allah bagi mati tua, aku masuk neraka. Kenapa tak bagi muda? Dia kata Allah tak ada jawapan. Ni hang pun bohong. Ni semua pakai akal. Masa tu barulah bangkit ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kan tak ada yang duduk di pondok-pondok macam kita lah, dia pengajian-pengajian kampung-kampung. Depa ni baru bangkit. Masa itulah baru Islam yang kita kata tadi lah, yang kita sifat 20 tadi kan. Baru bangkit, bangun apa semua. Jadi bila tukar kerajaan Islam pun mempromot benda macam ni kan. Jadi akhirnya pahaman Mu'tazilah tadi lenyap betul ya. Tapi pahaman tu ada lagi, dia bukan lenyap, dia macam api dalam sekam. Lah pun ada kan. Baik. Habis cerita tu. Kemudian dah habis ulama salaf tadi, mai ulama khalaf. Apa maksud khalaf? Khalaf ni selepas tadilah. Macam Ibnu Taimiyah, Ustaz dengar kan? Ibnu Taimiyah apa semua. Jadi depa tu main dalam dia panggil akidah 3 serangkai tu, kan? Dia panggil apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam tu ada, tapi rajin baca sebab saya malas nak tengok. Dia jadi lambat, kan? Jadi apa maksud tauhid rububiyah yang kita faham? Siapa nak jawab? Sahabat. Tauhid rububiyah ni asal kita rob jugalah rob. Kalau kita tanya Hindu ke Cina pun tanya siapa jadikan matahari, dia mesti kata Tuhan Allah Ta'ala, tunjuk atas lagi. Nampak? Makna kata dia Tuhan Allah, dia mengaku. Tetapi kenapa kita tanya kenapa semua patung? Patung ni macam orang tengah. Dia kayak gitu. Islam tak mau macam tu kan. Kita mau uluhiyah ni mana dari sudut ibadah. Uluhiyah ni yang kita kena tekan ni. Tak mau syirik dengan Allah langsung. Sekejap lagi kita tekan lah apa yang aku nak naik saksi tadi apa semua ni kan. Kita cerita cara rawang dulu. Kemudian arwah Tuan Guru Mak Isa apa dia ajak? Dia ajak dua lah. Dia ajak apa? Yang duk tengok YouTube dia apa semua. Apa dia? Syahadah tu apa yang dia punya point dia? Tak mensyirikkan Allah lah. Yang tu ya. Mengesakan Allah. Yang tu ya. Dia macam ni. Dia mesti balance. Bila mengesakan Allah mesti kena syirik. Nampak tak? Dua tu kena. Point dia tu. Dia panggil nafi ilaha. Isbat Allahu. Itu. Mana dia simple kan. Tapi simple berkali dia tanya. Kita duduk malam sampai pagi esok tak habis lagi. Dia pok-pen. Ringan di mulut ya. Ringan di mulut nak amal lu. Saya kita catat. Tunggu saya. Jangan lari sudah. Baik. Insya-Allah kita kongsi ilmu aja. Okey, fahamlah itu kaedah macam mana nak mengesahkan Allah Taala. Jadi jangan kita salah koni mengaji sifat 20 salah dak, jangan salah dia orang, jangan. Kita dengar semua tu semua ilmu. Dia ni mengaji 3 serangkai pun tak salah, mengaji Ustaz Maisa. Jangan kita hukum orang.
Tujuan kita mengaji ni kita nak perbetul diri kita. Kalau kita duk nampak salah orang, bila kita nak betul diri kita, kan? Okey, baik. Okey. Kemudian daripada tadi kita buka muka surat 3, muka surat 3. Tengok muka surat 3. Senanglah bab rujukkan sikit. Usuluddin saya dah cerita dengan tarikh depa semua. Kan? Kalau kata Abu Hasan Asy'ari ni dia mempopularkan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Abu Mansur Al-Maturidi dia mempopularkan mazhab Imam Hanafi. Tapi wahai sama, semua sama dia. Cuma beza sikit-sikit saja. Baik. Kemudian tengok imam fiqh kan, imam fiqh yang tadi kita kata tadi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Kemudian imam tasawuf. Imam tasawuf ni Imam Ghazali. Dia nama dia tengok, Muhammad bin Ahmad Al-Tusi, bukan Tosi. Al-Tusi ni mana tempat dia? Di Iran tu, nama Tusi. Ghazali ni tempat tu asal Ghazal, bukan Ghazal Pati. Ghazal tu maksud dia rusa, banyak rusa. Faham ni tak ada orang cerita, tak apa saya cerita, share. Tak apalah, ambil tahu kan. Tak salah kalau kita ambil tahu. Baik. Kemudian kita ambil imam qiraat. Qiraat ni mana Quran tu lah. Kan. Jadi kita yang ni saya kena ajar tuan-tuan ni. Qiraan Asim, riwayat Hafs, Tariq Asy-Syatibi Al-Ajazari. Siapa biasa mengaji tajwid nak tanya. Siapa bisa mengaji tajwid? Biasa kan? Dululah. Jawapan tu tak nak sedap dia. Tak boleh nak tinai tu kalau dah dulu kan. Tak boleh kata apa kan. Ada satu, saya mengajak banyakkan guru Quran saya mengajak. Kalau di belah Ampang sana. Dia orang ada tauliah tapi tak macam dalam sebab depa mungkin bukan kita salah, depa seronok share ilmu kan. Sampai kita tanya, okey, dalam tajwid tadi, kita apa yang kita nak kenal? Sama ada sifat, makhraj dan sifat. Makhraj yang 5 tadi kan. Dekat orang yang mengaji dia tahulah kan. Makhraj dia. Makhraj yang 5. Pertama dia kena tahu al-jafu tu apa dia. Kan, al-jafu tu huruf mat, alif wa ya tu. Macam mana ni anda ada gambar rajah tu saya buat kan. Tak apa, nanti tak apa pelan-pelan tu. Sebab kita nak baca Quran ni, baca Quran pertama sebut kena betul. Kalau sebut tak betul, makna jadi lain. Contoh saya katakan, contoh dalam YouTube ada ni. Contoh dah. Okey. Yang ni apa? Bunyi apa ni? Ba fathah, ra sukun. Bunyi bar. Yang ni? Bir ni? Okey. Bar ni daratan. Bir ni kebaikan. Bu ni bubur gandum. Jangan. Ni huruf Arab ni kalau kita sebut ni kan. Tu apa dah bunyi? Apa maksud dia? Tong putih. Ki tu jaga. Kalau kita sebut panjang pula mat. Kalau kita sebut janian. Apa tu? Ki ni berjaga-jaga. Jaga-jaga. Tapi kalau kita sebut ki ni, sifat Allah Ta'ala jadi lemah. Sebab dia disembah pada perempuan. Ni semua kena mengaji ni. Panjang, pendek, dengung, tak dengung, semua kena jaga tu. Quran. Siapa nak solat. Kami dah jamak sebab saya daripada Penang. Ni daripada Pak Buntak. Tapi sebabkan niat nak mengaji ni, kami main. Jauh lah. Adik-beradik kita sayang. Nanti Allah tanya saya, tak saya jawab saya. Kena main juga. Dah orang minta. Tak apa nak solat dulu lah. Kan? Tak apa nak berhenti solat dulu kan macam mana? Bagi azan. Siapa nak minum?